Idea 3 serangkai. 3 teknik asas bundar tercetus di saat negara dilanda wabak pandemik COVID-19. Kesukaran dalam menyampaikan kandungan pembelajaran kepada murid tanpa pembelajaran bersemuka membawa kepada perbincangan ahli panitia matematik berkaitan teknik yang paling sesuai dan mudah difahami oleh murid-murid yang berlainan tahap untuk menguasai kemahiran membundar nombor dalam lingkungan 100 kepada 10 yang terdekat. 3 kombinasi idea utama hasil daripada perbincangan ini seterusnya digabungkan membentuk 3 serangkai. 3 teknik asas bundar, teknik membundar kepada 10 yang terdekat mengikut tahap murid yang berlainan. Murid juga diberi hak untuk memilih salah satu daripada teknik yang paling mereka kuasai. Penggunaan 3 serangkai, 3 teknik asas bundar di kalangan murid tahun 1 SK Kuala Matu telah dijalankan bermula pada 22 April 2020. Penggunaan ini pada mulanya hanya dikongsikan di aplikasi grup WhatsApp tahun 1 SK Kuala Matu. Melihat kepada sambutan yang cukup baik daripada ibu bapa murid tahun 1 SK Kuala Matu, maka panitia matematik SK Kuala Matu telah memperluaskan lagi penggunaan kaedah ini dengan memuat naik video teknik 3 serangkai 3 asas bundar ini ke saluran YouTube Lee Seng Bikot, yang mana dalam masa 3 bulan capaian jumlah tontonan telah mencecah angka 690 jumlah tontonan. Sebaik sahaja memasuki topik bundar, murid tahun 1 dilihat agak sukar untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan pembundaran. Tambahan pula kekangan untuk memberikan pembelajaran bersemuka, ekoran wabak pandemik yang melanda dunia membuatkan situasi lebih sukar untuk memastikan murid menguasai kemahiran bundar yang sepatutnya mereka kuasai di tahun 1. Bagi menyelesaikan masalah ini, satu inisiatif telah diambil, iaitu mengumpulkan guru panitia matematik SK Kuala Matu secara dalam talian untuk berkongsi dan bertukar-tukar idea dalam memastikan kelangsungan isi kandungan pembelajaran sampai kepada kumpulan sasaran yang sepatutnya. Sesungguhnya komitmen dan kerjasama yang jitu ini merupakan sumbangan yang begitu besar dalam sejarah pengajaran dan pembelajaran SK Kuala Matu, khasnya bagi ahli panitia matematik. Inilah julung kalinya ahli panitia dikumpulkan secara dalam talian dan bersama-sama memerah idea bagi memberikan yang terbaik untuk murid. Sebelum kita membundarkan menggunakan petak 110 ini, eloklah kita melihat apakah kandungan petak 110 ini. Petak 110 ini mengandungi 110 petak yang diisi dengan nombor sifar hingga nombor 100. Pada baris yang pertama, kita akan mengisi nombor sifar sehingga nombor 10. Kemudian, pada petak yang kedua, kita akan ulang semula nombor 10 dan seterusnya sehingga nombor 20. Manakala pada baris yang ketiga, kita akan ulang semula nombor 20, kemudian akan menyambung sehinggalah nombor 30. Turutan ini akan berulang-ulang sehinggalah nombor 90 ke 100 pada baris yang terakhir. Contohnya, jika kita hendak membundarkan nombor 14 kepada 10 yang terdekat. Langkah yang pertama, kita akan cari nombor 14 di dalam petak 110 ini. Kemudian, kita akan bulatkan nombor 14. Seterusnya,
kita akan membandingkan sama ada nombor 14 ini menghampiri 10 ataupun menghampiri 20. Untuk itu kita boleh buat garis. Dengan membandingkan kepanjangan garis yang telah kita buat, maka jelaslah nombor 14 lebih hampir kepada nombor 10. Maka, nombor 14 bila dibundarkan kepada puluh yang terdekat, jawapannya ialah 10. Sekarang kita lihat pula, bagaimana pula kalaulah panjang garis sama. Contohnya, kita hendak membundarkan nombor 55 kepada puluh yang terdekat. Kita bulatkan nombor 55 dan sama juga macam tadi, kita akan buatkan garis menuju ke 60 dan ke 50. Seandainya kes ini berlaku, maka kita jelaskan kepada murid bahawa kita akan memilih nombor yang lebih besar. Dalam kes ini, nombor 60 lebih besar daripada 50. Maka 55 apabila dibundarkan kepada puluh yang terdekat, jawapannya ialah 60. Seterusnya, kita akan menggunakan garis nombor untuk membundarkan sesuatu nombor. Katakanlah kita hendak membundarkan nombor 43 kepada puluh yang terdekat. Langkah yang pertama, 43 berada di antara 40 dan 50. Maka garis nombor kita akan bermula dari nombor 40. Kita ingin membundarkan nombor 43, maka kita bulatkan nombor 43. Kemudian kita lihat pergerakan nombor 43 menuju ke 40 dan menuju ke 50. Maka dalam kes ini kita akan memilih 40 sebagai jawapan memandangkan ia lebih hampir dengan 43. Jadi 43 dibundarkan kepada puluh yang terdekat ialah 40. Bagaimana pula dengan kes yang melibatkan jumlah pergerakan yang sama? Contohnya jika kita hendak bundarkan nombor 75 kepada puluh yang terdekat. Okey, sebelum itu, nombor 75 berada di antara nombor 70 dan 80. Maka kita akan memulakan garis nombor kita dengan nombor 70. Kemudian, seperti tadi, kita akan bulatkan nombor 75, iaitu nombor yang hendak kita bundarkan. Kemudian kita akan lihat pergerakan nombor 75 sama ada hampir 70 ataupun hampir kepada 80. Untuk pergi ke 70, kita memerlukan 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. Dan untuk pergi ke 80, kita memerlukan 1, 2, 3, 4, 5. Juga 5 langkah. Dalam hal ini, kita akan tegaskan kepada murid kita bahawa kita akan pergi kepada nombor yang lebih besar seandainya jaraknya sama. Maka 75 dibundarkan kepada puluh yang terdekat, jawapannya ialah 80. Sekarang kita akan membundarkan nombor dengan menggunakan jadual rujukan bundar. Merujuk kepada jadual rujukan bundar ini, di bawah petak A, kita ada nombor sifar 1, 2, 3 dan 4 sebagai nombor rujukan. Manakala di bawah petak B, kita ada nombor 5, 6, 7, 8 dan 9 juga sebagai nombor rujukan. Contohnya, jika kita hendak membundarkan nombor 32 kepada puluh yang terdekat, maka kita akan tuliskan nombor yang hendak dibundarkan ke dalam petak yang pertama ini.
Kemudian, lihat kepada nombor 32 ini. Nombor 32 berada di nombor 30 dan 40. Maka, kita akan masukkan nombor 30 dan 40 ke dalam petak yang kedua dan petak yang ketiga. Seterusnya, kita akan melihatkan nilai pada nilai tempat sa. Kita akan mencari nombor yang ada pada nilai tempat sa ini di dalam petak rujukan bundar. Nombor 2 berada di petak A. Maka, jawapan yang dipilih sebagai jawapan bundar ini ialah jawapan pada petak anak panah A. Maka, 32 dibundarkan kepada puluh yang terdekat, jawapannya ialah 30.